Bidang masakan menjadi pilihan kejaya khususnya bagi yang mempunyai bakat dan kemahiran. Bagi Puan Alicia Petersani yang merupakan bekas graduan Institut Teknologi MARA ini, segala bakat dan kemahiran dimiliki digunakan sepenuhnya untuk menjadi tukang masak yang berkebolehan. Menyingkap kembali pengalaman Puan Alicia sebelum bekerja di restoran ini, menurutnya dia pernah bekerja sebagai tukang masak di beberapa buah hotel yang terdapat di Semenanjung maupun di Sabah. Sekarang saya akan tunjukkan satu lagi masakan yang paling popular di Johor. Menurut Puan Alicia, dalam bidang masakan, penting bagi setiap tukang masak melakukan kerja secara berkumpulan bagi mempercepatkan kerja, selain mengekalkan disiplin diri dan sentiasa konsisten sewaktu bertugas. Kumpulan ada dia punya ketua, macam ketua pagi dan ketua petang, dan saya adalah overall untuk menjaga mereka. So sebelum kami buat kerja, memang kita ada briefing dulu sebelum membuat kerja. Sebab without briefing, saya rasa mereka tidak tahu di mana peranan mereka dan di mana mereka akan berada. So kita buat briefing dan kadang-kadang sekali sebulan kami buat perbincangan. Di restoran ini terkenal dengan masakan yang amat popular, iaitu menggunakan daging kambing atau dikenali dengan menu lamb chop. Masakan ini menggunakan daging yang diimport dari Australia atau New Zealand. Hidangan ini sememangnya enak jika disajikan dalam keadaan panas. Daun pudina turut dijadikan hiasan dan boleh dimakan bagi pelanggan yang ingin menurunkan kepanasan badan selepas makan. Seawal pagi, semua pekerja akan diberi taklimat ringkas mengenai bidang tugas yang perlu dilakukan mengikut kumpulan masing-masing. Semua masakan pula perlu disediakan pada waktu yang telah ditetapkan. Sekiranya ada tetamu kehormat atau pada hari-hari cuti umum, tumpuan lebih harus diberikan kepada kualiti masakan. Bagi pelanggan yang menggemari masakan tradisi ikan masak asam pedas, di restoran Liwagu turut menyediakan menu menggunakan ikan tenggiri yang masih segar. Pada setiap hujung minggu, sekurang-kurangnya 20 ekor ikan tenggiri habis dimasak buat hidangan pengunjung. Ikan tenggiri sama ada yang mentah atau telah digoreng, dimasak mengikut kehendak dan permintaan pelanggan. Bagi yang gemarkan rasa pedas, Puan Alicia biasanya mempunyai petua tersendiri menghasilkan masakan yang sedap dan mengelerakan. Menurutnya, mengikut kepercayaan tradisi orang kampung, bahan-bahan yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, lada dan pelbagai lagi bahan lain mestilah disediakan dalam bilangan angka ganjil. Tak percaya? Namun inilah petua yang sering digunakan pakai oleh Puan Alicia dalam setiap masakannya. Pada awal bekerja di sini, bagi Puan Alicia, suasananya agak berlainan berbanding semasa dia bekerja di hotel. Ini kerana semua peralatan yang disediakan di hotel agak lengkap. Namun, setelah lama bekerja di sini, akhirnya dia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan memahami kekurangan peralatan yang diperlukan. Selain menerima tempahan makanan, pihak pengurusan restoran juga menyediakan menu set makan tengah hari dengan harga RM18 seorang dan set makan malam dengan harga RM22 seorang. Menu ini disajikan dengan hidangan sup, 2 jenis lauk dan 2 jenis sayuran. Pada musim cuti perayaan, restoran ini turut mempromosikan makanan hidangan tempatan selain daripada menu yang sedia ada. Walau bagaimanapun, bagi pelanggan yang menggemari masakan barat, pihak restoran turut menyediakan makanan tersebut memandangkan taman ini sering dikunjungi ramai pelancong asing. Namun, setelah lama menimba ilmu di bidang ini, dia tidak lagi gentar untuk bersaing, khususnya di kalangan kaum lelaki yang kini banyak memonopoli bidang kerjaya ini. Bagi saya, kerja di dapur ini kau kena lasak seperti laki-laki. Sebab kalau kita tidak mau macam mereka, kita akan ketinggalan. Seperti saya, masa saya kerja di mana-mana hotel dulu, perempuan terlalu kurang. Laki-laki yang semua angkat position chef. Tapi bagi saya, kalau kita lasak seperti laki-laki,
perempuan pun boleh maju. Kita kena berani, kena cekap. Antara menu yang telah diperkenalkan oleh Puan Alicia dan menjadi hidangan paling digemari oleh pelanggan ialah kerabu Jepun. Hidangan ini menggunakan sejenis tumbuhan yang dipercayai baik untuk kesihatan tubuh badan. Untuk menghasilkan hidangan kerabu Jepun, bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti isi ikan tenggiri, bawang merah, bunga kantan, sos ikan dan juga limau nipis. Sementara daun Jepun yang ingin digunakan mestilah dalam keadaan segar. Selain itu, isi ikan tenggiri yang telah diperam dengan air limau nipis dan garam adalah yang paling sesuai digunakan. Dalam istilah saintifik, tumbuhan ini dikenali dengan nama fireweeds, iaitu sejenis tumbuhan herba yang tumbuh melata di kawasan tanah terbakar. Bagi masyarakat tempatan pula, ianya dipanggil golombon ataupun lebih popular sebagai daun Jepun. Daun Jepun terlebih dahulu dibersihkan dan dicelur sebelum dipotong kecil. Oleh kerana daun ini boleh didapati di sekitar kawasan kebun Ibu Puan Alicia, di Bundu Tuhan sudah tentulah tidak menjadi masalah baginya untuk membekalkan sayuran ini ke restoran. Bagi yang gemarkan pedas pula, cili padi boleh digunakan mengikut cita rasa masing-masing, tapi tidak semua yang suka pedas. Tapi ini tenggiri punya fresh. Ini tak direbus, rendam dengan air limau sahaja. Nasihat Puan Alicia kepada orang yang mempunyai masalah penghadaman agar jangan makan terlalu banyak kerabu ini, kerana dikuatiri ia boleh menyebabkan kembung perut. Setakat ini, hanya Puan Alicia yang menyediakan menu kerabu Jepun di restoran ini. Setelah kesemua bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kerabu Jepun ini tersedia, barulah digaul dan diperah untuk mengeluarkan air jus campuran bahan-bahan tadi. Daun pisang boleh digunakan sebagai alas sebelum dipindah dan disimpan ke dalam bekas hidangan yang telah disediakan. Untuk menambahkan lagi hiasan pada kerabu Jepun agar kelihatan menarik, kulit buah tomato yang telah dikupas dan digulung diletakkan ke atas hidangan bersama daun Jepun yang segar. Menurut Puan Alicia, hidangan ini agak enak dimakan bersama dengan masakan kari. Sepanjang bekerja di restoran ini, Puan Alicia sentiasa mencari pembaharuan dalam setiap hidangan agar mampu memenuhi cita rasa pelanggan. Baginya, wanita harus berani mencipta sesuatu yang baru. Jangan bersifat rendah diri, memandangkan mereka juga mempunyai peluang untuk berjaya. Sistem tempahan turut diperbaiki dari semasa ke semasa dengan mengadakan sistem kupon yang dilaksanakan mengikut giliran. Ini bagi memastikan pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama. Sebelum hidangan disajikan kepada pelanggan, terlebih dahulu makanan akan diuji rasa agar ia mampu menepati mutu dan kehendak pelanggan. Kejayaan Puan Alicia dalam bidang ini seharusnya menjadi contoh dan teladan agar lebih ramai wanita tampil berdaya saing. Bagi yang ingin mencuba hidangan kerabu Jepun ini, restoran Liwagu adalah tempatnya. Saya harap siapa-siapa yang datang singgah di Liwagu. Semoga segala hasrat dan impian Puan Alicia untuk mempromosikan menu masakan tempatan kepada pelanggan yang berkunjung ke restoran ini terlaksana.